Al-Fadhil ialah Dr. Muhammad Zainal Abidin, PhD, dilahirkan pada tahun 1971. Sekarang beliau bertugas sebagai pensyarah di bahagian pengajar Islam Universiti Sains Malaysia. Mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad Seberang Perai, Pulau Pinang. Seterusnya di Kolej Islam Islam. Memperolehi BA ataupun ijazah sarjana muda bahasa Arab Syariah dari Universiti Jordan, dari Aman, Jordan. Kemudian memperolehi sarjana tenaga Islam dari USN, Universiti Sains Malaysia, dan ijazah doktor falsafah dalam pengajian hadis daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA. Beliau telah menulis berpuluh-puluh artikel dalam berbagai akhbar dan majalah, dan juga telah menghasilkan beberapa buah buku dan kini bergerak aktif dalam bentang kertas kerja dalam berbagai seminar. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya menulis silakan Al-Fadhil Dr. Asri untuk menyampaikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil pengerusi, yang dikasihi Yang Berhormat Speaker Kerajaan Negeri Perlis, yang dikasihi Yang Dipertua Institut As-Sunnah Perlis Profesor Mahathir Zulkifli, Datuk-datuk, datin-datin yang berhormat, tuan-tuan haji muslimin dan muslimat sekalian. Saya pohon kemaafan kerana suara tak berapa. Saya ingat bulan ini bulan yang paling banyak membentangkan seminar. 2 kali saya bentang di Singapura dalam bulan ini saja, dan baru saja balik membentangkan daripada UM, dan sebelum tu di KUIM, Kolej Universiti Islam, dan banyak lagi tempat, sehingga rasa tak berapa semangat nak bentang atas kerja. Jadi kalau sebulan sekali tu semangat sikit, banyak sangat. Tapi meraihkan Institut As-Sunnah Perlis ni, saya menerima jemputan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, insya-Allah. Saya begitu tertarik tadi dengan Yang Muhammad Speaker sebut tentang Mesir, Qahirah. Saya bukan oleh kerana nanti orang kata kita tak belajar kat sana, kita condemn pula. Tapi kita pernah pergilah. Kita pergi tu. Saya ada sahabat dulu belajar di sana 4 tahun setengah. Dia pergi kuliah baru 6 kali. Pasal kedatangan tak wajib. Dia boleh tak datang, tak apa. Kita dulu di Universiti Jordan, tak datang 3 kali kita kena bar daripada peperiksaan, tak boleh ambil. Dia kedatangan tak wajib. Kalau datang pun ramai. Cakap Arab tak boleh, tapi Arab boleh cakap Melayu. Kita pergi kedai Arab, tak payah bagi tahu nak beli baharat ni, nak beli apa, rempah 400 ni, dia boleh bagi tahu nama dia, kunyit panggil apa, ini nama apa. Ke ustaz ada pengalaman. Bagi yang tidak bersungguh-sungguh, memang dia akan tercicir. Memang mereka tercicir. Saya duka cita, mungkin generasi dahulu bagus, tapi generasi kemudian di segi bahasa Arabnya sangat lemah. Dan beberapa perkara lagi lah, bukan semua lah saya kata, tapi artinya ada lah kesan negatif itu. Terutama yang duduk serumah dengan orang Melayu, cakap Melayu, yang orang Perlis boleh cakap Kelantan, bukan dia boleh cakap Arab. Orang Arab pun Syariq Osman, dia tak panggil Syariq Osman, Syariq Osman, dia ikut lajah Kelantan, kerana dia tahu budak Kelantan ramai di sana. Seorang sahabat, rambut dia panjang sini dia. Saya kata, entah rambut panjang no. Tak ada masalah, dia kata. Nak balik besok potong bubuh kopiah, orang panggil ustaz juga, kata. Yang penting lulusan daripada negeri Arab. Perkara ini semua
ada kaitan dengan kita. Kaitannya ilmu ini tidak boleh dilihat kepada orangnya, tetapi hendak dilihat kepada angka dan faktanya. Jika kita nak mendengar cakap semua orang yang bergelar ustaz, maka sukarlah kita. Macam-macam pendapat akan timbul dan macam-macam pandangan akan muncul. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni. Dia kata lagi banyak mengaji, lagi pening saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedarkan kita tentang hakikat ini. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disetujui kesahihannya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Sesungguhnya sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas daripada aku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak pendapat akan dikemukakan berhubung dengan agama. Lebih ramai tokoh, lebih banyak cakapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar yang terbaik, yang menyelamatkan insan dunia dan akhirat. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigit ianya bin nawajis, gigit ia sungguh-sungguh. Kemudian Nabi kata, jaga-jaga kamu jangan buat perkara baru dalam agama. Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Hadirin mukminin yang dimuliakan, saya menyebut hal ini untuk kita ingat perkataan bid'ah yang membangkitkan isu bid'ah bukanlah orang Perlis, bukan juga orang Saudi, dan juga bukan mana-mana tokoh. Orang yang membangkitkan isu bid'ah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan bid'ah tidak digunakan oleh Nabi dan perkataan bid'ah tidak diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan bid'ah ini tidak diberikan amaran yang bertalu-talu dalam Al-Quran dan Sunnah, tentulah ulama-ulama hadis tidak membangkitkannya. Tetapi jarang untuk kita temui kitab hadis melainkan diperuntukkan di dalamnya bab ataupun diperuntukkan di dalamnya kitab yang memberi amaran tentang bahaya bid'ah. Untuk itu maka setengah orang dia kata, apa nak timbul bid'ah ni, benda kecil. Kita kata bukan kita yang menimbulkannya, yang menimbulkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang beritahu kita kalau cakap bid'ah boleh menyebabkan perpecahan. Saya kata sesungguhnya politik telah memecahkan orang Melayu lebih daripada isu bid'ah. Dalam masa yang sama yang kata jangan cakap bid'ah takut berpecah, dia begitu kuat dalam kempen politiknya. Bahkan itu lebih memecahkan. Itu yang menyebabkan tak pergi kenduri kedara, berpisah di antara seorang dengan seorang. Berbeza dengan isu bid'ah. Cuma satu orang yang bercakap dalam masalah bid'ah hendaklah memahaminya dengan cara yang tepat dan betul. Hadirin mukminin, jadi kita tahu tentang masalah bid'ah. Sebelum saya nak masuk dalam masalah bid'ah ini dengan lebih jelas, kita semua mesti tahu apakah itu ta'rif bid'ah. Tuan-tuan mungkin orang kata tajuk bid'ah saja cakap, supaya saya tak mau benda ni keliru. Alhamdulillah saya